Assalamualaikum dan hai. Nama saya Ahmad Azim bin Ahmad Ritaudin. Nombor matrik saya adalah 2020847034. Nama saya Muhammad Zamuddin bin Muhammad Zakaria. Nombor matrik 2020482866. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Hafiz bin Abdullah. Slide pertama adalah pengenalan dan sejarah liberalisme. Liberalisme adalah bermaksud falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi, di mana seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil sebagai seorang liberal. Namun demikian, maksud perkataan liberal boleh juga berubah mengikut konteks sesebuah negara. Tetapi secara umumnya, liberal ini bersetuju dengan prinsip berikut, iaitu kebebasan berfikir dan bersuara, batasan kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu atas kebebasan, memasarkan harta persendirian dan keterusan kerajaan. Liberal memihak kepada kerajaan demokrasi liberal dengan pilihan raya yang adil dan terbuka serta hak yang sama di bawah undang-undang untuk semua rakyat. Malaysia menubuhkan liberalisme pada masa kemerdekaannya. Dalam era pan-Islamik, masyarakat Malaysia kehilangan wajah liberalnya dengan mengamalkan pakaian konservatif sebagai sebahagian daripada proses Islamisasi. Masyarakat kembali kepada sistem nilai dan tradisional untuk memulihkan identiti bangsa Melayu dan kemudian bertindak sebagai sejenis penentangan tulen terhadap kuasa barat. Ilmu sekular ini telah menjadi asas kepada sistem pendidikan yang telah mempengaruhi masyarakat hingga ke tahap ini. Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang sangat berbagai dari segi variasi budaya, keharmonian agama, tahap kepelbagaian, aliran pendidikan dan jurang sosioekonomi dan demografi. Kerana ini adalah abad kecairan ideologi dalam masyarakat, terutamanya di kalangan anak muda. Kepelbagaian ini telah menjatuhkan liberalisme sebagai ideologi yang dominan. Dalam liberal, terdapat perbezaan pendapat yang ketara. Perbezaan pandangan ini sering mengakibatkan perdebatan hangat di kalangan liberal. Ada 4 contoh aliran-aliran liberalisme. Yang pertama adalah liberal politik, kedua liberal budaya, ketiga liberal ekonomi dan yang terakhir adalah liberal sosial. Yang pertama adalah liberal politik, ialah falsafah yang memandang peribadi sebagai tunjang undang-undang dan masyarakat. Tambahan pula, masyarakat dan institut politik wujud untuk memperjuangkan kebebasan sivil, jadi bukannya mengagumi seseorang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Yang kedua adalah liberal budaya. Liberal budaya menentang kawalan kerajaan dalam kesusasteraan, seni, akademik, perjudian, pelancuran, perguguran, kontraseptif, kesakitan akhir, alkohol, ganja dan bahan terkawal lain. Majoriti golongan liberal memusuhi separuh atau semua undang-undang kerajaan yang mempengaruhi subjek ini. Belanda sudah pasti negara paling liberal di planet ini dari segi liberal budaya. Yang ketiga adalah liberal ekonomi. Liberal ekonomi mempunyai ideologi politik yang menyokong hak seseorang terhadap harta benda dan keupayaan untuk membuat perjanjian bertulis. Ia menyokong kapitalis laissez-faire yang bertujuan untuk menghapuskan semua halangan perdagangan dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan seperti subsidi dan monopoli. Liberal ekonomi menyokong campur tangan kerajaan yang minimum dalam pasaran. Liberal terakhir adalah liberal sosial. Liberal sosial yang sering dikenali sebagai liberal baru muncul pada penghujung abad ke-19 di negara maju.
Liberal yang bersetuju dengan beberapa atau semua teori pederaan sosialis dan Marxis, serta kenyataan tentang makna keuntungan mempunyai kesimpulan bahawa kerajaan harus menggunakan kuasanya. Seterusnya, kita ke ciri-ciri liberalisme. Ia terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek akidah dan aspek syariah. Pada aspek akidah, yang pertama, mereka berpegang kepada konsep pluralisme. Fahaman ini menyatakan bahawa semua agama di dunia ini adalah sama. Sebagai contoh, mereka meletakkan agama Islam bersama-sama agama lain seperti Hindu, Buddha dan Kristian bagi bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi. Ini sangatlah bertentangan dengan ajaran setiap agama, kerana kita perlu yakin dengan agama kita sendiri dan tidak boleh mencampur adukkan dengan agama yang lain. Yang kedua, mereka mengutamakan logik akal berbanding Al-Quran. Ini disebabkan fahaman ini mempunyai ideologi yang berbeza-beza. Jadi, golongan ini meletakkan akal dan fikiran sebagai sumber hukum dan asas kepada fahaman liberal. Sebagai contoh, ada yang berusaha menggunakan keraguan dalam kalangan orang Islam dengan memberikan fakta dan istilah yang mengelirukan dengan cara memutar belitkan realiti ajaran Islam dengan gaya dan pemikiran liberal itu sendiri. Ini sangat bercanggah dalam setiap agama kerana kita perlu berpandukan kitab masing-masing sebelum melakukan sesuatu perkara. Bagi yang beragama Islam, mereka perlu berpandukan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, mereka meragui ketulinan Al-Quran. Fahaman ini mendakwa bahawa Al-Quran terkandung dengan budaya orang Arab semata-mata kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu sendiri. Tambahan pula, Nabi Muhammad menjadi pembawa risalah adalah terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa risalah-risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya daripada orang Arab. Ini bermaksud Al-Quran hanyalah terzahir orang Arab yang diciptakan oleh mereka sendiri, sedangkan kita tahu bahawa Al-Quran itu disampaikan sendiri oleh Allah kepada Rasulullah secara berperingkat, dan ianya mempunyai isi-isi penting kerana ia adalah wahyu daripada Allah. Seterusnya, aspek syariah. Yang pertama adalah mereka mempersoalkan metodologi Al-Quran. Fahaman ini mempersoalkan cara pentafsiran Al-Quran yang diguna pakai dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Dalam fahaman ini, mereka menggunakan pendekatan pentafsiran tersendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, mereka mendakwa bahawa syurga dan neraka itu tidak wujud, melainkan kesan psikologi dan kesedaran manusia sahaja. Yang kedua, mereka menggesa tafsiran baru aspek ibadat. Golongan ini melihat tafsiran yang dilakukan sebelum ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka pada masa kini. Oleh itu, mereka menggesa tafsiran baru dibuat serta-merta mengikut kaedah pemikiran mereka sendiri. Ini dilarang sama sekali kerana kitab-kitab agama tidak boleh diubah sesuai oleh sesiapa pun. Dan yang terakhir, mereka mempertikaikan akhlak kenabian. Golongan ini mengkritik sifat nubuwah yang dimiliki Rasulullah SAW dengan mengatakan bahawa ini tidak lain hanyalah sebagai kemampuan untuk kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain. Justru sesiapa pun boleh mempunyai sifat tersebut. Antara punca yang boleh menyebabkan seseorang penduduk Malaysia, khususnya seorang Muslim, boleh terpengaruh dengan ideologi fahaman liberalisme ini adalah disebabkan akidah yang goyah. Apabila akidah kita goyah, kita senang untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang bulat-bulat dan tidak memikirkan apa kesannya terhadap diri kita sendiri. Pada 2013, Muhammad Faiz Jumaluddin dan Latifah Abdul Majid mendakwa golongan liberal ini berfikiran terbuka kerana meletakkan fikiran sebagai pusat pemikiran mereka. Golongan liberal ini meletakkan fikiran untuk setiap perkara benda mereka akan merujuk kepada akal fikiran. Dan ini secara tidak langsung mengingkari apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Penduduk Islam secara khususnya banyak sekarang mempersoalkan tentang hak sama rata dan juga hak untuk perkahwinan sejenis ataupun LGBT. Menurut Mufti Perlis, iaitu Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, beliau berpandangan bahawa kita berhak berkumpul sebagai satu kumpulan untuk menyuarakan hak kita sebagai manusia, iaitu baik untuk melindungi hak
hak asasi individu selagi ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Golongan liberalis ini berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Tetapi sebagai umat Islam, untuk isu LGBT ini kita tidak patut persoalkannya kerana LGBT ini adalah topik yang bercanggah dengan fitrah sunnah dan juga syariat Islam. Punca yang kedua adalah disebabkan oleh pengaruh barat. Mengikut kajian yang ditulis oleh Brian Russell pada tahun 1961 di dalam bukunya, dia mengupas sejarah mengenai perkembangan liberalisme dan juga ideologi lain dalam menguraikan melalui sudut falsafah dengan lebih mendalam. Tambahan pula, Russell menguraikan bahawa perkembangan ideologi liberalisme ini pada awalnya bermula di England dan Belanda yang bina atas dasar individualisme. Terdapat 3 prinsip yang ditengahkan dalam pemikiran golongan liberalisme ini, iaitu kebebasan beragama, individualisme dan juga rasionalisme. Dalam konteks kebebasan agama, ini bermakna setiap orang bebas melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki tanpa dikekang oleh peraturan agama. Sejak pada abad ke-20 Masihi lagi, pemikiran liberal ini telah menguasai Eropah. Mengikut fakta sejarah, fahaman liberalisme yang mula menyusup ke dalam ilmu dan kepercayaan umat Islam adalah melalui pemikiran barat apabila mereka dijajah oleh Eropah. Apabila gerakan pemikiran barat yang menggunakan pendekatan moden untuk mengatur agama supaya selari dengan kemodenan barat, di mana pemikiran Islam ni dia mudah untuk menyerap apa sahaja yang dikatakan oleh penjajah. Sebagai contoh, golongan liberal ini menekankan akal berbanding daripada Al-Quran dan Hadis untuk mengukuhkan umat Islam, sehingga umat Islam ni percaya bahawa liberalisme ini adalah alat yang paling sesuai untuk memajukan sesuatu. Pada itu, banyak kesan yang muncul disebabkan oleh penyebaran perkembangan fahaman liberal ini. Antara kesan yang wujud adalah wujudnya golongan sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ini ada merujuk kepada falsafah yang menegaskan bahawa institusi, badan atau negara mesti terpisah daripada agama. Boleh dikatakan sekularisme ini adalah cara berfikir yang memisahkan agama daripada kehidupan seharian. Ini secara langsung menidakkan apa yang telah diterapkan oleh ajaran agama Islam, di mana setiap perkara yang kita lakukan mestilah berpandukan agama Islam. Di mana kita ingin memilih kerja sekalipun, kita mestilah memilih kerja yang di mana sumber-sumbernya yang akan menjadi sumber gaji kita daripada sumber yang halal, dan kita mesti mengelak daripada memilih kerja yang berasal daripada sumber-sumber yang haram. Golongan liberal ni, mereka percaya bahawa setiap pandangan adalah berdasarkan akal semata-mata dan bebas daripada pengaruh agama dan juga menentang akal. Menurut beberapa artikel juga mengatakan bahawa sekularisme ini adalah antara salah satu kesan yang pertama yang muncul disebabkan oleh perkembangan fahaman liberal ini. Kesan yang kedua adalah ia boleh menyebabkan pada terbatalnya akidah. Hal ini kerana golongan liberal ini dia menafikan secara mentah-mentah apa yang dinyatakan dalam Islam, di mana golongan liberal mendakwa semua agama adalah sama, malah mereka juga mempersoalkan kewujudan Tuhan. Antara isu hujah yang dinyatakan oleh golongan liberal ini adalah tentang murtad. Hujah yang mereka berikan adalah mereka menyatakan bahawa Islam harus membenarkan umat Islam untuk menukar agamanya, kerana orang bukan Islam boleh menukar agama tetapi orang Islam tidak boleh. Kita boleh ambil satu contoh kes lepas di mana kes berkenaan Azlina Jalaini ataupun yang nama yang orang selalu dengar adalah Lina Joy. Dia memohon tukar agama pada kad pengenalan dia kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Namun Jabatan Pendaftaran Negara menolak mentah-mentah permohonan tersebut. Azlina percaya bahawa JPN telah melanggar hak asasi dia, iaitu sebagai manusia, untuk mendapat kebebasan. Untuk pengetahuan kita semua, ideologi liberalisme di Malaysia ini semakin tersebar dengan meluas dalam kalangan masyarakat Islam. Hal ini amatlah membimbangkan kerana ideologi liberalisme ini sangatlah membahayakan serta boleh menjerumuskan umat Islam dan membawa implikasi yang negatif. Oleh itu, terdapat beberapa cara bagi mengatasi ancaman liberalisme di Malaysia,
Yang pertama adalah memantau penyebaran ilmu dan fahaman liberalisme melalui media sosial, laman sesawang, penerbitan buku. Pada zaman yang serba canggih ini, kita sedia maklum bahawa manusia kini mempunyai jaringan internet tanpa sempadan. Jadi, pihak kerajaan dan agensi agama dan agensi penyiasatan perlu memantau media sosial dan penerbitan buku yang bersifat ekstremis dan mempunyai unsur-unsur liberalisme. Mereka perlu bertindak lebih tegas dan mengenakan hukuman mengikut perundangan terhadap individu atau pertubuhan yang menyebarkan ajaran liberal dan menyekat platform mereka daripada diakses oleh masyarakat. Yang kedua adalah pihak institusi pendidikan dan tenaga pengajar bekerjasama dalam memantapkan sistem pendidikan Malaysia. Realitinya, secara tidak langsung, pemikiran dari barat sudah berkembang meluas di Malaysia. Jadi, agensi pendidikan perlu fokus dalam mengajarkan dan melatih anak muda untuk berfikir secara kritis. Sebagai contoh, institusi universiti boleh menggalakkan mahasiswa mengambil kursus falsafah Islam bagi melatih mereka dalam berfikir secara benar dan jelas, mampu membezakan yang baik dan yang buruk, serta mampu untuk berbahas mengikut akal logik dan fahaman yang betul. Yang ketiga adalah menguatkuasakan undang-undang syariah untuk menolak falsafah dari golongan liberalisme. Pihak kerajaan perlu bekerjasama dengan agensi agama seperti JAKIM untuk membuat pemantauan serta siasatan secara berkala terhadap gerakan liberalisme yang berleluasa. Merarakan ini perlu diambil di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah atau diharamkan serta-merta. Jika tidak, ia akan memudaratkan keamanan negara. Pihak kerajaan juga perlu menjaga autoriti agama Islam sebagai agama rasmi persatukan di Malaysia. Antara contoh yang baik yang kita boleh lihat adalah apabila pihak kerajaan Malaysia sendiri tidak menyokong penyertaan golongan LGBT untuk diterima sebagai masyarakat umum kerana ia bertentangan dengan ajaran dan pemikiran Islam di Malaysia. Yang terakhir ialah para sarjana Islam seharusnya mereka satu model pemikiran liberal sebagai satu model garis panduan kepada semua pihak untuk berwaspada terhadap palsuan pemikiran liberal. Usaha ini dapat membantu masyarakat untuk menolak pemikiran liberal dan berani untuk mempertahankan agama Islam dengan adanya pengetahuan yang jelas. Kesimpulannya, sejarah-sejarah yang terpahat pada zaman kegelapan Eropah boleh dijadikan rujukan dan teladan untuk dipelajari dan difahami oleh umat Islam. Faktor-faktor yang boleh memudaratkan Islam dari dalam begitu mudah disebarkan dalam masyarakat sehingga suatu hari nanti ia akan menjadi cabaran kepada seluruh penduduk Islam di Malaysia. Pergerakan pertubuhan liberalisme ini yang semakin tersusun dan bertapak di kalangan sebilangan kecil umat Islam di Malaysia akibat daripada pencabaran media baharu perlu dihentikan secara serta-merta. Sekian.